عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Menyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surah Taha ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kita berada pada ayat yang ke-16 pada surah Taha ini, itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. صدق الله العظيم. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan kau binasa. Dan apakah yang di tangan kananmu itu, wahai Musa? Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu kepadanya dan aku menjatuhkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan kau takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan yang asal semula. Jadi ayat yang ke-16 ni, tuan-tuan. Maka janganlah engkau dipalingkan di kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya. Pernyataan dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang mukallaf. Maksudnya janganlah engkau mengikuti jalan orang yang mendustakan kiamat, ya dia ni hanyut dalam kesenangan dunia ni, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kepadanya segala kehidupan itu. Siapa yang menyertai orang-orang yang mendustakan kiamat dalam perilakunya, maka dia mendapat kegagalan, fatarda, menyebabkan dia akan binasa. Ini pernah kita bincangkan dahulu dalam juz amma surah Al-Lail. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Ingat tak, tuan-tuan? Taradda. Dan hartanya tidak manfaat baginya bila dia telah pun binasa, dia telah mati. Apa dengan dirahmati dan dikasihi sekalian? Ayat yang 14-15 yang lalu, yang Allah gambarkan di sini tentang kiamat ini, nasa'ata atiyatun nakadu khfiha litujza kullu nafsin ma tas'a wala yasuddannaka 'anha man la yu'min biha wattaba'a hawahu fatarda. Allah menyebut dalam prinsip akidah ni, tuan-tuan, selepas beriman kepada Allah SWT, ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadi muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah. Ini adalah perkara-perkara yang namanya akidah. Jadi sebenarnya dua prinsip pokok dalam akidah ni, keimanan kepada Allah dan keyakinan tentang hari kiamat. Jadi dua prinsip ni seringkali ditekankan di Quran di bawah perincian, penegasan, penjelasan tentang akidah. Jadi kedua perkara inilah yang mendorong seseorang untuk berdialog dan berhubungan dengan Allah SWT. Dan itu ibadah salat yang merupakan satu ibadah amaliyah yang sangat jelas keterikatannya dengan Allah SWT, dan ia menjadi pembeza di antara seorang yang mukmin dan seorang yang kafir. Tuan-tuan, tiga perkara ini dinilai sebagai lambang dari akidah yang berdasar kepada fitrah dalam diri, akal dalam diri, keesaan Allah, kemudian keyakinan adanya hari kiamat, dan diikuti dengan amalan syariah yang diwakili oleh salat itu sendiri. Jadi nampak kaitan tiga perkara ni seperti disebut oleh para ulama tafsir.
Kemudian barulah datang ayat wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Musa menjawab, ya tongkatku, aku pegang padanya dan aku pukul untuk kambing-kambingku, menghambat kambing ataupun menjatuhkan daun-daun untuk makanan kambing-kambing ini, dan banyak lagi tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan tongkat yang kugunakan ini. Dengan Musa, dengan tekun dan penuh nikmat mendengar firman Allah SWT, fikirannya tenggelam dalam alam kerohanian ini, tuan-tuan. Maka Allah mengembalikan fikirannya ke alam fizikal, dan Allah hendak Nabi Musa ni memahami dia telah lantik menjadi Nabi dan dia mendapat mukjizat sebagai bukti kebenaran bagi mereka yang akan menentangnya kelak. Pertanyaan ini juga bertujuan untuk menyadarkan Nabi Musa bahawa apa yang dipegang adalah tongkat yang memang dia telah gunakan selama ini. Sehingga jika tongkat ni bertukar menjadi ular sebentar lagi, perubahan tersebut merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dimungkiri oleh akalnya yang selama ni telah yakin bahawa ini tongkat yang dipegang, yang menemaninya ke mana dia pergi, yang telah bertukar menjadi ular dengan kudrat, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebab Allah Taala mengingatkan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah tanya, nak confirmkan. Dalam kitab tafsir mereka mengatakan ini sebagai usul takrir. Takrir, mana takrir makna mengukuhkan ingatan kepada Musa agar dia ingat ini adalah tongkat, bukannya apa pun yang Allah dengan kuasanya menukar menjadi ular. Itu sahaja untuk menjadi mukjizat putusan kepada bangsa yang pada waktu itu amat berbangga-bangga menonjol dalam ilmu sihir yang mereka pegang. Tuan-tuan ini dimuliakan Allah sekalian. Jadi Nabi Musa menjawab, di tongkatku, aku pegang padanya kalau aku letih nak menyandarkan diriku, dan aku pukul daun-daun, dengan jatuhnya daun itu boleh dimakan oleh kambing-kambingku, dan aku juga menghalau kambingku dengan tongkat ini, dan tujuan-tujuan lain untuk menakutkan serigala, untuk menakutkan orang yang nak mengacau. Inilah perkataan digunakan Allah Taala. Nabi Musa gambarkan yang Allah tampilkan kepada kita untuk kita faham. Wa arushu, arushu ni diambil perkataan hasya, dalam arti kata memukul daun, pokok. Jawapan Nabi Musa ni tuan-tuan amat panjang, terperinci. Takkan Allah Ta'ala tak tahu benda ni semua. Mengapa Nabi Musa jawab panjang? Dan saya zahirnya ditanya satu, jawab satu lah. Kenapa pula ditanya begitu bercabang-cabang jawapannya? Semua orang tahu ini pegang tongkat. Nabi Musa yang kini ditanyakan dengan perkara tersebut selepas Nabi Musa dikembalikan ke alam fizikal yang dia masih hidup. Dia ada peranan yang tertentu. Jawapan Nabi Musa ni tuan-tuan, kerana Nabi Musa merasakan sangat talazzuz. Talazzuz ni tuan-tuan rasa seronok sangat beribadah kepada Allah SWT. Gembira, sangat lapang, sangat nikmat, sangat macamlah kita ni sayang kepada anak kita. Kita bercakap dengan dia tak berhenti-hentikan tuan-tuan. Kita terkenal ibu kita yang banyak jasanya, kita balik kampung rasa-rasa macam tak nak balik sebelum ke tempat kerja. Nikmatnya rasa makanan ni, seronoknya bercakap dengan ibu. Ini namanya talazzuz tuan-tuan. Talazzuz ni satu usul dalam gaya bahasa dipanggil itnab. Itnab ini apa tuan-tuan? Itnab ini adalah satu bentuk huraian lafaz dalam satu kalimah. Kalau kita lihat tuan-tuan dalam, bagi contohnya dalam kitab-kitab balagha, tuan-tuan boleh lihat dalam Kamus Al-Farid, Kamus Al-Aziz, perkataan tanb, itnab merujuk kepada bertambahnya lafaz dalam satu kalimah melebihi makna kalimah tersebut kerana sesuatu hal yang bermanfaat, nak dihuraikan, nak disampaikan. Kalau kita belajar bahasa Arab dalam bab ilmu ma'ani, itnab ni ada banyak kaedah pendekatannya, metodologinya tuan-tuan, metodnya. Ada yang dipanggil sebagai zikrul khas ba'dal 'am, menyebut satu lafaz yang khusus selepas lafaz yang am, untuk mengingatkan, memberi fokus kepada satu benda yang bersifat khas itu. Ada pula zikrul am ba'dal khas. Tadi zikrul khas ba'dal am, sekarang zikrul am ba'dal khas, menyebut satu yang umum selepas satu yang telah khusus. Ada dipanggil idhah ba'dal ibham, dan juga termasuk di bawah itnab ini, kalau anak-anak belajar balagha, namanya tikrar. Tikrar ni adalah pengulangan. Susah lah tuan-tuan nak sampaikan balagha ni dalam bahasa Melayu yang mudah tuan-tuan faham. Mari tuan-tuan kena belajar sini balagha. Ambil kesempatan untuk belajar bahasa Arab tuan-tuan di mana saja. Di Kuala Lumpur ni masya-Allah banyaknya classes yang diadakan untuk belajar bahasa Arab. Belajarlah nahwu, belajarlah saraf. Ini dipanggil sebagai uslub itnab. Itnab ni adalah penguraian satu perkara itu dengan detail. Jadi Nabi Musa di sini mengambil pendekatan itnab kerana seronoknya bercakap dengan Allah SWT. Rasa gembiranya, talazzuz. Talazzuz ni maknanya seronok, kenikmatan, kelazatan yang dirasai
dengan dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan Nabi Musa ni sengaja menjawab panjang-panjang ayat satu yang ditanya oleh Allah SWT. Kenikmatan yang luar biasa, tuan-tuan. Nanti kita akan lihat bahawa perkara yang paling nikmat di dunia, di akhirat kelak ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kala innahum rabbihim yawma idzil mahjubun. Dulu kita dah belajar ayat kan? Ju yawma idzin nadhirah. Ju yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dulu kita belajar ayat ini pada kuliah yang terdahulu. Manusia semua akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dideskripsikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka melihat bulan purnama yang hebat, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi kenikmatan yang dirasai oleh Nabi Musa ni menyebabkan Nabi Musa bercakap panjang-panjang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa sepatutnya meringkaskan, tapi tidak. Nabi Musa menjawab panjang lebar, namanya iltinab di surah bahasa Arab, untuk menunjukkan, dan Allah SWT sengaja bawakan kepada sini, menunjukkan kelazatan orang yang faham hubungannya dengan Allah SWT, dirasa seronok yang amat sangat. Maka kita pun wajar ada perasaan seperti itu, tuan-tuan. Adakah sembahyang kita kerjakan berkualiti atau tidak? Refleksinya adalah ada khusyuk, lazat atau tidak, tuan-tuan salat. Seronok ke berdiri lama? Kalau berdiri sekejap rasa penat, mana tuan-tuan ada samtirah dalam salat yang kita kerjakan. Kita dah rasa nikmat jumpa dengan Allah SWT dalam salat yang kita kerjakan. Jadi pertanyaan Allah di sini maksudnya mengingatkan manusia agar tidak tenggelam dalam kerohanian sehingga lupa kepada tanggungjawabnya di dunia. Jadi Allah Ta'ala menunggu Musa, apa yang di tanganmu itu? Tadi dah cerita bab innani anallah, aku Tuhanmu. Maka jangan kamu sibuk dengan kerohanian, kamu masih hidup di dunia, kamu masih ada tanggungjawab. Jadi puncak tertinggi dari pengalaman rohani yang telah dirasai oleh Nabi Musa ini, waktu dia berdialog dengan Allah SWT tanpa perantara, ketika itu boleh menjadikan seorang ni mengalami kenikmatan rohani sampai dia lupa tentang hakikat jati dirinya yang terdiri daripada jasmani dan juga rohani. Jadi kita pun janganlah sibuk dalam dunia yang mana kita seolah-olah tak terlibat langsung dalam alam material yang orang hidup. Otak saya sekarang bersawat, saya pun termasuk dalam kumpulan ini, seolah-olah tak ada peranan kepada orang awam yang duduk keliling kita ni. Kita kena realistik, tuan-tuan. Berselawat, berzikir, kita ada amalan-amalan tertentu, diri dan kita amalkan, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, kita masih ada tanggungjawab terhadap ummah. Ketika ditanya kepada Muhammad Sa'id al-Buti, seorang ulama terkemuka dalam fiqh sirah, dia menyatakan pengalaman tersebut. Bukankah dalam hadis mengatakan tak sampai waktu duduk di kaki bukit, duduk di bukit bukau, makan daripada pucuk-pucuk paku, pucuk kayu, jaga kambing. Apakah sekarang waktunya? Jawapan beliau tidak. Masih tidak. Jangan duduk dekat puncak-puncak bukit, dalam gua jauh daripada orang, tak sembahyang Jumaat, tak bergaul langsung, tak ada amal nahi mungkar. Tuan-tuan dan hati dari kesosialan perspektif ini untuk dikatakan sama dengan beruzlahnya Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Salah, tuan-tuan. Tidak boleh dipandang seperti itu, kata Syekh Dr. Muhammad Sa'id al-Buti. Tanggungjawab kita masih banyak. Dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja, dalam Facebook pun kita boleh berdakwah. Banyak tanggungjawab yang boleh kita mainkan. Jangan dinafikan perkara itu. Belum lagi tiba waktu dimasukkan zaman fitnah, sampai seorang itu duduk ke Gunung Anang, yafiru bidinihi minal fitan, melarikan agamanya daripada fitnah dunia. Belum, tuan-tuan, itu belum lagi berlaku. Maka nak lagi tersedar, kita ada tanggungjawab amalan-amalan rohani untuk menguatkan diri kita. Di samping itu jasmaninya ada peranan-peranan terhadap orang keliling kita yang harus kita mainkan. Yang demikian barulah ada keseimbangan antara rohani dan juga jasmani. Memanglah manusia yang sempurna, Allah SWT memberitahu kepada kita adalah manusia yang menjaga hatinya, tazkiyatun nufusnya, benar, tak dinafikan. Tapi kehidupan ini hendaklah diteruskan dengan tanggungjawab yang masih banyak terhadap orang sekeliling. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita akan huraikan ayat yang berikut dan tidak akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.